Okay. So, kalau tulisan terlalu kecil, awak tengok modul sendiri ya. Okay. Kelab matematik adakan aktiviti persiaran semasa cuti sekolah. Perperanjaan untuk guru dan pelajar masing-masing. Kalau melibatkan duit di sini, awak tengok soalan A ini sebenarnya tak ada kaitan dengan duit kan. Cikgu tanya bilangan. So, mesti tak pakai punya 120 dan 80 tidak akan digunakan untuk ketaksaman pertama. Okay. Kalau ketaksaman kedua, cikgu pun kata bilangan pelajar, bilangan guru tak melibatkan duit. Tak melibatkan duit. Yang ketiga pun tak melibatkan duit. So, kamu kena faham yang ketiga ini, yang ini perbelanjaan untuk ini, ayat ini, dia sebenarnya tidak digunakan untuk jawab soalan A. Sebab di sini tidak melibatkan perbelanjaan. Kalau sini ada cerita tentang jumlah perbelanjaan, baru kita mungkin gunakan ayat ini. So, dia biasanya kalau tak pakai di sini, kemungkinan sangat besar dia akan pakai di bahagian C. Okay, so kalau saya tengok, saya akan tengok dia akan pakai di sini. Sebab kos untuk mengadakan aktiviti bergantung kepada perbelanjaan kita. So, nanti ayat ini dia tak guna di sini tapi dia guna di C. Okay, boleh So, apa lagi maklumat penting? Okay, X ialah guru, Y ialah pelajar. Cikgu akan galakkan ini, awak catat doa. Macam kawan kamu catat macam ini pun boleh. Supaya nanti tak payah cari lagi. Guru ialah simbol apa? Pelajar ialah simbol apa? Sebab tidak ada orang wajibkan bila cikgu cerita benda ini, mesti cerita X dulu baru cerita Y. Ataupun mesti cerita Y dulu baru cerita X. Tak ada orang wajibkan So dia boleh sekejap cakap guru dulu, sekejap cakap pelajar dulu. So awak kena cukup berhati-hatilah. Jangan semata-mata ini X, Y awak terbalik. Okay. So kalau kamu tengok soalan ini, kita cari keyword dululah Tidak kurang daripada. So kawan kamu pakai simbol ini, betul. Sekurang-kurangnya, dia pakai simbol ini, betul. Okay, kalau kamu tengok ini, melebihi selebih-lebihnya. So melebihi ini kita pakai tolak, selebih-lebihnya kita pakai simbol ini. Betul lah Sampai sini betul. Okay, lepas tu cikgu tengok kerja seterusnya Okay, jumlah bilangan peserta. Maksudnya ada guru, ada pelajar. So, saya tambah X tambah Y. Betul. Okay, belakang 36. Belakang ini 36. Betul. Okay, bilangan pelajar iaitu Y. Okay, bilangan pelajar Y. Okay, bilangan guru X. Cikgu kata 2 kali. So, 2 di sini. Betul. Bilangan pelajar Y. Bilangan guru X 20. So betul lah apa yang kawan kamu tulis ini adalah betul. Kamu boleh tengok sendiri punya Ada orang dapat jawapan perlainan yang perlu saya terangkan? So lepas tu kita akan pergi buat bahagian B. Kawan kamu ada sediakan jadual di sini. Itu yang cikgu nampak dia sediakan banyak. Tak apa, tapi sebenarnya mencukupi dengan 2. Sebenarnya berapa awak sediakan pun saya tak akan tengok. Saya tak akan tengok. Yang saya akan tengok, untuk garis pertama ini tempat yang saya akan tengok ialah 036 dan 36 kosong. Cikgu akan tengok titik ini. Titik ini dan titik ini. Okey. So untuk kawan kamu garis pertama ini sudah betul. Kamu tak payah tahu cikgu macam mana cikgu tahu tempat semak ialah mana. Itu bukan kerja awak. Janji awak boleh lukis satu garis macam tu. So sebenarnya untuk ini yang cikgu akan semak ataupun siapa kalau sudah siap lukis awak sendiri tengok. Betul tak awak lalu 2 titik ini? 036 dengan 36 kosong. Kalau tak lalu cuba cek jadual ada salah tak? Kalau jadual tak ada salah tengok awak plot titik itu tepat tak? Ataupun 2 titik yang awak lukis itu terlalu dekat. Itu yang menyebabkan dia sengit sikit. Okay? Dia sama macam hukum linear. Kamu tak boleh sengit lebih daripada setengah petak kecil. Okay? So, untuk garis kedua ini, kawan kamu pun ada nilai dia sendiri. Tapi sebenarnya cikgu tak akan tengok dia punya. Cikgu akan tengok. Sekejap cikgu tengok akan tengok apa. Cikgu tengok kejap. Cikgu akan tengok titik ini. 00
dan 16.32. Cikgu akan tengok dua titik ini. So, cikgu cek dia. Sorry ya. Okey, cikgu nampak ada lalu 00. Dan satu lagi ialah 16.32. 32. Okey, lalu. Kalau kamu nampak di sini kan, kawan kamu tak pakai titik ini. Tapi garis dia boleh lalu. Okeylah. Selamat. So, garis kedua dia pun betul. Garis kedua ini pun betul. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada garis ketiga. Okey, garis ketiga titik yang cikgu akan cek ialah 020 dan 16.36. 16.36. Okey, ini titik yang cikgu akan semak. So, cikgu cek dia. 020. Okey, ada 020 dan apa? 16.36. Kejap, sorry ya, cikgu kena grow. Kecil sangat cikgu tak nampak. 16.36. Ada. Ngangan pun itu titik yang dia brought. Nasib dia lah itu titik yang dia brought. Okay, tapi cikgu memang cek cikgu sendiri punya. So, garis ini betul. Okay, boleh ya? So, lepas tu cikgu akan lorekkan rantau ini. So, jangan tengok, cikgu ada 3 garis. Inilah mesti tempat berlorek dia. Tak semestinya. So, kamu kena pegang yang cikgu cakap itu. Kita tengok dulu, ada langkah peraturan tak? Azira ada langkah peraturan tak? Tak ada, teacher. Semua okey kan? Y semua di kiri, perkali semua positif. Tak ada masalah atas bawah. So, kita boleh lorek lah. Garis pertama, cikgu tak ingat, cikgu catat. Okay. Garis pertama ataupun yang cikgu tik merah itu. Tadi cikgu tik merah kan? Yang merah itu atas. Garis kedua ialah cikgu tik hitam punya atas. Garis ketiga tadi cikgu tik dengan biru itu bawah. Okay. Sorry ya, cikgu kena kecilkan untuk cek sebab dia tak boleh skip. Okay. So, garis merah ini kawasan atas. Garis hitam ini kawasan atas. Garis biru ini kawasan bawah. Okay. Betul lah, rantau ini betul. Boleh ya? Okay. So macam Azira, AB awak dapat markah penuh lah. Tak ada masalah. Perfect sudah, graf awak. Okey, sekarang kita jawab C. Kenapa tak nak jawab C ni? Okey, kita tengok. Kita jawab C bersama-sama. Okey, Azira you dulu. C1. Bilangan peserta pelajar. Bilangan peserta pelajar maksudnya cikgu nak X ke cikgu nak Y? Cikgu nak Y. Okey, cikgu nak Y Cikgu nak Y. Tapi kalau kamu tengok sini, dia tak cakap maksimum, tak cakap minimum. Tak apa. Biasanya dia akan tanya bilangan maksimum peserta pelajar, bilangan minimum peserta pelajar ataupun jumlah bilangan pelajar. Biasanya itu bunyi dia. Kenapa tak ada? Tak apa. Kita tengok belakang dulu. Lepas tu cikgu, okey. Kalau kamu tengok ini ialah ada syaratnya. Cikgu kata bilangan peserta guru ialah 8. So di sini awak akan dapat persamaan ke awak akan dapat ungkapan? Dengan Y dengan X sama dengan 8. X sama dengan 8. So maksudnya awak dapat satu persamaan. So kalau soalan ini sepatutnya cikgu lukis garis itu, lepas tu cikgu baca. Tapi cikgu pun tak pasti kenapa dia tak cakap maksimum minimum macam nak jawab ni ya. Okey, X sama dengan 8. Kita lukis garis itu kan. Okey, Azira you ada kertas kan? Awak terus lukis di situ pun boleh. X sama dengan 8. Orang lain kena tunggu cikgu kejap Kalau siapa yang ada graf itu, awak boleh terus buat graf awak. Oh, cikgu tahu kenapa dia tak ada ni. Tahu kenapa dia tak cakap maksimum minimum? Tak. Awak punya garis lalu rantau tak? Disentuh dipucu saja kan? Satu jawapan saja. 28. Okey ya. 28 ke? 26. 28. Oh, 28. Oh, itu 32. So tahu kenapa dia tak tanya maksimum minimum? Sebab dia hanya sentuh rantau di satu tempat je. Maksimum pun dia, minimum pun dia. Satu pilihan saja. So untuk soalan C1 ini, sepatutnya cikgu nampak X sama dengan 8 dan cikgu nampak garis ini dalam rantau awak dan cikgu nampak jawapan lah. Tuan, untuk jawapan itu kamu jangan tulis Y sama dengan 28. Kamu tulis perkataan yang betul. Iaitu
bilangan peserta pelajar. Awak tulis bilangan peserta pelajar sama dengan 28. Dia tak payah tanya maksimum minimum sebab satu-satu jawapan. Tempat masuk pun di sini, tempat keluar pun di sini. Boleh ya, Azira? Okey, C2. Idea C2. Okey. So tadi cikgu sudah kata bila dia tanya cost minimum, benda ini ada kaitan dengan atas ini. So awak boleh dapat satu persamaan ke awak boleh dapat satu ungkapan. Macam mana nak kira cost? Idea sudah tak ada 120 120. Cuba tak apa. 120. 120 lepas tu Nanti. ID masih ada macam suara perempuan ni. Oh, ID sudah hilang. Okey, tadi siapa yang sambung jawab itu? Sambung jawab Azila ke? Yang masih sambung jawab soalan saya? Okey, you sambung tak apa. Sorry. Okey, 120. 120X tambah 80Y. Okey. Ada apa lagi di belakang? Tak ada. Tak ada. So ini ialah soalan awak dapat ungkapan lah. Awak dapat 120S tambah 80Y. Okey, cikgu pun minta ke bawah. Okey. Sorry ya. Okay. So kita akan tulis macam inilah. Untuk cari cost minimum, dia sama dengan 120S tambah 80Y. So kalau jenis ini, kita akan cek pucu. Okay? Kita akan cek pucu. Macam soalan ini, kita ada 3 pucu. Kita ada 3 pucu. Di mana pucu pertama ialah, apa bawah dua? Okay, 828. Okay, Azira tolong kira. Okay, pucu ini, Wadina tolong baca kejap. Sebab you boleh baca tak? You ada graf kan? Ada. Ada, tolong baca dan cari. 12.24. 12.24. You cari ya jawapan dia. Siapa lagi ada? Nuha, you ada buat tak Nuha? Nuha, you ada graf tak Nuha? Nuha pun sudah hilang Siapa lagi ada? Okay, Husna. Husna, you ada graf? Baru buat teacher. Baru buat. Boleh baca titik dia? Kejap tak apalah, tak boleh cikgu baca. Turun ialah 20. 20 ke? 16, 20. Turun 20. Tepi, itu yang cikgu tak suka. Okay. Azira, lain kali kalau boleh buat sampai habis. Kita tengok, sekarang nak baca lah mak, tak ada. Tak okay, ada bila nak top up itu yang bahaya. Ini apa 24, 28, 32, 36, 40. Takut ini nanti tiba-tiba tambah 2 pula. So itu yang kenapa cikgu galakkan kamu dari awal-awal awak lengkapkan. Tak nak bila nak baru top up, bahaya. Okey, Husna you cari ini. 20, 40. Okey, Azira apa jawapan kamu? 3,200. Okey, Wadina? 3,360. Husna? 5,600. Okey. Soalan nak cost minimum kan? So siapa dipilih? Azila. Azira. So, okey, Azira pun masukkanlah. 8, 2, 8, 7 ini kepada cikgu cukup. Yang lain tu jangan tunjukkan kepada saya. Maksudnya yang lain tu awak padamlah. Okey, kalau tak boleh padam awak potong. Boleh Kalau ini nak kekalkan tak apa. Kalau tidak padang habis pun tak apa. Sebab cikgu memang baca jawapan kamu di sini. Apakah ungkapan kamu, apakah titik yang dipilih oleh kamu dan apa jawapan kamu. Cikgu sebenarnya tak tengok graf. Cikgu memang tengok di sini sahaja untuk cek awak punya jawapan. Boleh? Tapi cikgu pun akan pastikanlah 828 awak ada dalam rantau awak. So bayangkan kalau tadi awak punya rantau salah, cikgu tak boleh terima jawapan awak. Walaupun betul. Kamu bayangkan kalau siapa punya jawapan di sini, rantau awak di sini. So awak kan cek 3 pucu ini kan. Bila awak cek 3 pucu ini, awak kan dapati titik ini jawapan dia minimum. Cikgu tak boleh bagi markah kepada awak. So sangat penting kita dapat rantau dengan betul.
jangan pandang rendah kepada dia. Sebab kalau benda ini sudah salah, bahagian C, jawapan awak susah sangatlah dapat betul. Susah sangatlah dapat betul. Boleh ya? Okey, itu soalan 1. Okey, kita sekarang pergi kepada soalan 2. So, ini siapa punya kerja? Wadina kan? Okey. Okey. So, oh ya, dia kejap, dia susah sikit sebab dia. Okey, kalau soalan 2 ini mungkin awak akan rasa dia susah sikit sebab dia tak tulis satu ketaksamaan pertama, kedua, ketiga kepada kita. Okey, so kita kena cari dia di dalam. Okey, cikgu enlarge ya. Okey. Okey, sorry. So kita tengok dulu yang mana satu mewakili S, mana satu mewakili Y Kanak-kanak ialah X, orang dewasa ialah Y Okey, satu ejen pelancongan menawarkan satu pakej istimewa ke satu destinasi. Bilangan pelancong terhad kepada 80 orang. So di sini ada satu okey. Tapi tak ada kata kunci. Tak ada kata kunci. Okey, kedua, bayaran seorang dewasa 100, separuh harga untuk kanak-kanak di bawah 12. So kalau kamu tengok sini ada melibatkan duit. Okey, untuk kedua ini melibatkan duit. Tapi ini tak jadi lagi sebab dia bagi maklumat. So kita kena cari satu syarat yang ada melibatkan duit punya. Kalau ada. Kalau tak ada, maksudnya benda itu di bawah. Okey. Untuk memastikan keuntungan, agensi itu menetapkan nisbah bilangan. Okey. So maklumat ketiga sebenarnya di sini. Mana? Okay, cikgu pakai warna biru aja. Nisbah bilangan kanak-kanak kepada bilangan dewasa tidak melebihi 1/2. Okey. Lepas ini, di sini kalau kamu tengok dia kata jumlah kutipan bayaran. So inilah yang ada kaitan dengan atas. Boleh? Cikgu mungkin tak pakai warna biru, kena pakai warna lain kejap. Warna apa pakai warna ungu. Ini cikgu pakai warna ungu lah ya. Okay, so 3 ketaksamaan kita ialah warna biru, warna kuning dan warna, ini warna apa? Warna ungu ke? Warna apa? Okay, so yang biru punya cikgu kata bilangan pelancong. Maksudnya mungkin kanak-kanak, mungkin dewasa. So kawan kamu buat X tambah Y, betul. Okay, tapi di sini tak nampak kata kunci. Dia kata terhad kepada 80 orang. So kita sangat pasti belakang ini 80. Ini X tambah Y. Tinggal simbol ini aja. Susah sikit nak letakkan sebab tidak ada kata kunci. So awak fikir itu sajalah. Kalau dia kata terhad kepada 80 orang, saya boleh lebih daripada 80 orang tak? Ikut bahasa kita aja. Tak boleh lebih kan? Tak boleh lebih, maksudnya lebih kecil. So betul. Okey, untuk yang kedua ini warna biru punya kan? Warna kuning punya. Okey. Kejap, ini warna biru punya. Okey, lepas tu ini warna kuning punya. So warna kuning punya, dia punya keyword ialah tidak melebihi. Okay? Tidak melebihi. So kalau tidak melebihi, simbol kamu tidak melebihi. Simbol ni salah kan? Teacher. Okay. Simbol ini sepatutnya ini. Tidak melebihi Okay, lepas tu kalau dia cakap sorry. Ini warna kuning. Cikgu tengok warna ungu. You pun cakap yes saja. Sorry. Cikgu bukan tengok ini. Cikgu tengok bawah. Alah. Sorry. Ini. Okay. So tidak melebihi simbol awak betul. Okay. Betul. Sorry ya. Okay. Di sini cikgu kata nisbah. So kamu kena faham. Kalau nisbah sepatutnya cikgu nampak bentuk bahagi. Cikgu sepatutnya nampak bentuk bahagi. So cikgu kata nisbah bilangan kanak-kanak. Kanak-kanak ialah X. Kepada bilangan dewasa. Dewasa ialah Y. So sepatutnya cikgu nampak X per Y. Tapi tak apa dulu. Okay. Tidak melebihi 1/2. Okay. Sebenarnya mencukupi awak tulis ini kepada saya. Tapi kalau awak nak ubah dia, boleh. So macam Wadina buat, dia pergi darat silat. Boleh. Tapi cikgu kena ingatkan kamu kalau kamu nak pergi buat darat silan, kena pastikan yang bergerak ialah nombor di bawah. Sebab ini simbol ketaksamaan
Ini simbol ketaksamaan. So kamu tak boleh sesuka hati. Kalau soalan biasa kita ada S per Y sama dengan 1/2, cikgu tak kisah. Awak boleh tulis tak silang kan? Awak boleh tulis kepada saya Y sama dengan 2S. Awak nak tulis 2S sama dengan Y kepada saya, boleh aja, tak ada masalah. Tapi tidak untuk ketaksamaan. Kalau untuk ketaksamaan, awak sentiasa kena ingat yang bergerak ialah nombor di bawah. So, 2 lah yang bergerak ke depan, Y yang bergerak ke belakang. So, apa yang Wadina buat ini betul. Boleh Sebenarnya di sini ada satu syarat lagi. Awak pastikan awak darat nombor positif tau. Sebenarnya bila melibatkan ketaksamaan sebenarnya ini petua untuk kalau awak nak buat darat silam bagi ketaksamaan. Awak kena ingat yang bergerak ialah nombor di bawah dan apa yang awak darat itu mesti tidak melibatkan nombor positif. Maksudnya awak pergi darat 2. Okey, nombor positif. Darat Y. Okey, sebenarnya kita tak tahu nilai Y. Kita tak tahu nilai Y. Tapi untuk ini okey. Sebab kenapa okey? Sebab kita tahu Y kita memang positif. Y ialah bilangan. Dia tak mungkin negatif. So, boleh buat. Kalau sekarang cikgu bagi satu soalan S per Y kurang daripada setengah, di mana SY ini cikgu tak kata apa-apa maksudnya, sebenarnya kita tak boleh buat kerja darat silam macam ini. Sebab kita tak tahu Y ini positif negatif. Kalau Y ini negatif, saya terpaksa ubah tanda. Boleh Tapi untuk soalan untuk tajuk ini kita tidak menghadapi masalah inilah sebab kita punya S dan Y sangat pasti ialah nilai positif. Boleh So nak ubah pun boleh, tak nak ubah pun boleh. Dalam awak tanya saya, cikgu akan galakkan kamu biarkan di bawah ini saja. Sebab takut buat salah. Takut buat salah. Contohnya kalau tadi siapa pergi tulis Y di depan, 2X di belakang, dia pun darat silang. Tapi dia tak ikut peraturan ini. Dia pergi tulis Y di depan, 2S di belakang, habis dah. Maka yang tepat hilang balik. Boleh So cikgu akan galakkan untuk soalan A ini, direct translate apa yang awak dapat, tulis saja. Tak payah ringkas, tak payah darat silang. Takut buat salah. Takut buat salah. Sama contoh untuk kuning ini. Sebenarnya yang kuning ini mungkin ada di antara kamu, cikgu ini boleh diringkaskan bagi 50. Betul, memang boleh diringkaskan. Tapi cikgu tidak galakkan kamu buat di sini. Nak buat boleh, pastikan dia betul. Jangan salah. Okey, yang warna kuning punya ialah bayaran. Okey, so warna kuning punya berkaitan dengan jumlah kutipan, ada kaitan dengan bayaran. So 100 untuk dewasa. Okay. So kamu berhati-hati Kamu tengok dia tulis di sini, dia cakap dewasa dulu, dewasa untuk Y. So 100 ini kena kali dengan S dan 50 pula kali 100 ini kena kali dengan Y, 50 baru kali dengan S. So berhati-hati dengan matching dia Okay, dan di sini cikgu kata sekurang-kurangnya. So simbol ini betul. Okay, sorry Wadina. Betul ketiga-tiga ketaksamaan ini betul. Okay. Okay, soalan B, cikgu suruh lukislah. Okey, kejap cikgu salin dulu. Tadi tak. Kalau siapa belum buat itu, awak salin ketaksamaan dulu. Sebab cikgu tak boleh grow up, grow down, nanti awak pening. Cikgu salin dulu So, cikgu kata 2 cm kepada, pastikan awak lukis ikut skala. Tadi cikgu lupa cakap. Okey. So, ini graf Wadina. Cikgu tak akan tengok jadual Wadina sebenarnya. Cikgu akan cek cikgu punya sendiri. So, untuk garis pertama itu, cikgu pakai okey. S tambah Y. Okey. Yang cikgu akan cek ialah cikgu akan cek 080 dan 80 kosong. So cikgu tengok sini ada 080. Tengok garis nanti. Okay, turun sini. Okey, 80 kosong. So garis pertama ini betul. Okey, garis kedua yang cikgu akan cek ini 100Y tambah 50X lebih besar ataupun sama dengan 5,000. Yang cikgu akan cek kejap. Cikgu akan cek. Cikgu akan cek 0.
0.50 dan cikgu akan cek kejap. Cikgu akan cek 40 kejap. Puluh 30. Ini titik yang cikgu akan cek So cikgu tengok 0.50 ada lalu, kemudian 40, 30 ada lalu. Okeylah. Tak kisah itu titik yang Wadina cari ataupun tidak, tapi dia ada lalu okey. Dia ada lalu okey 0.50 dan 40, 30. Wadina cari banyak titik, tak ada masalah juga. Tapi cikgu risau itulah masa. Memang buat lagi banyak, awak lagi selamat. Tapi satu faktor kita kena fikir lagi masa kita cukup ke tak cukup ni. Okey. Buat kerja di rumah tak kisah masa kan. Tapi waktu exam kita kisah masa dia. Okey, yang ketiga ialah ini Ketiga, contoh di mana ni? Okay, contoh di tepi ni Ini yang ketiga. Okey. Kalau ini cikgu akan cek titik 00 dan titik 40, 80. Okay, so cikgu akan cek 00 ada lalu dan cikgu akan cek 40, 80. Okey, ada. Okay. So okeylah, ketiga-tiga garis ini betul. Ketiga-tiga garis ini betul. Okay. Lepas tu kita pergi kepada rantau lah. So cek dulu, adakah tiga-tiga rantau ini, adakah tiga-tiga rantau ini memenuhi syarat. Terus kita kata lepek besar di atas, lepek kecil di bawah. Wadina semua memenuhi syarat ke? Yang persamaan nombor 3 tu. Ya. Yang ini tak ikut syarat kan? So nanti ini kita akan lorek bawah. Ini kita akan lorek atas. Tapi untuk ini sepatutnya lorek bawah. Tapi sebab tak ikut arahan, kita lorek atas. So kita tengok garis merah ini bawah, betul. Garis hitam ini atas, betul. Garis ini garis biru atas. Okey, betul lah rantau pelorek kamu. Okey Okey. So Wadina pun tak buat C kan? So kita buat C bersama-sama. Teacher saya baru buat. Oh, baru buat. Okey, so you sambung jawab Okey, untuk C1. Okay. Bilangan minimum orang dewasa yang mengikuti pakej pelancongan itu. So, awak akan dapat ungkapan ke, persamaan ke ataupun tak payah benda-benda itu? Tak payah benda-benda tu. Tak payah kan? So, orang dewasa Y. So, awak akan baca titik Titik kanan Y. atas bawah. Atas bawah. Atas dan bawah, dua-dua. Bilangan minimum. Bawah. Kita akan baca saja titik paling bawah dalam rantau kamu. So, titik ini. Dan kita bacalah apakah bilangan maksimum dia. So, jawapan kamu? 40. Kita baca koordinat Y kita, 40. Simple aja tau. Cuba jawab soalan C Sebab sekejap aja. Tak buat sangat rugi. Okay. B, keuntungan. Okay, hati-hati sikit Keuntungan minimum yang boleh dikumpulkan kalau keuntungan. Okay. Kadang-kadang dia ada perangkat di sini tau. Di sini dia cakap keuntungan, tapi belakang tu bukan keuntungan. Yang ini okey. Dia tanya keuntungan, belakang pun memang maklumat keuntungan, maka tak apa. Boleh Okey. Keuntungan minimum dapat dikumpulkan kalau untung untuk orang dewasa dan kanak-kanak yang 80 dan 20. So macam mana? Ungkapan, persamaan ataupun tak payah apa-apa? Ungkapan. Biasanya kalau melibat dua nombor ini, biasanya ungkapan sudah. Tapi cikgu tak boleh kata pasti. Ada masanya tak juga. So, apa ungkapan kamu? 80Y tambah 20X. Okey. So, kejap. Keuntungan minimum Keuntungan minimum 80Y tambah 20X Okey, catat dulu. Nanti lupa. Okey, semua orang catat ini sebab cikgu perlu orang tolong. 80Y tambah 20X. Kali ini kita ada 4 pucu. Okey, pucu pertama iaitu 0.50. Siapa tak ada graf? Husna tak ada graf kan? Tak ada. Okey, Husna buat ini. Okey, yang atas sini
0.80. Siapa tak ada graf? Semua ada lah. Okey, semua ada tak apa. Siapa ada? Sasha. Okey, Sasha buat ini. Okey. Wadina apa nombor ini? 26.5, 53.5. Okay. Ada nombor perpuluhan tak kisah dulu. Sebab kita tak semestinya pilih pucu ini kan. So kita buat dulu. Nanti kalau kita pilih pucu ini, baru kita cari integer dia. So Wadina buat ini ya. Azira, apa titik ini? 20, 40. 20, 40. Cek ya. Cek untuk 80Y tanpa 20X. Okey, Husna jawapan? Teacher tadi 80Y tambah 20X kan? Ya. 4,000. 4,000. Okey, Sasha? 6,400. 6,400. Kita nanti nak apa? Minimum kan? Dia tanya apa? Lupa. Dia tanya apa? Dia tanya keuntungan minimum. So, sangat pasti Sasha punya cikgu kena buang lah. Boleh ya? Sebab you punya lebih banyak. Okey, padam. Sebab tunggu mereka tekan. Okey, Wadina sudah? 4,810. Okey, buang-buanglah. So, kita tak payah awal-awal kita pergi cari integer dia. Sebab nanti tak pakai rugi. Sebab Husna punya lagi rendah. Okey, so buang. Okey, bawah siapa? Azira. Okey, Azira, sudah? 3,600. Azira punya paling kurang kan 3,600. So Husna punya pun saya buang. So ingat bila kita dapat buku yang ada nombor perpuluhan, tak payah cepat-cepat pergi cari integer dia. Sebab kadang-kadang tak pakai pun. Kalau tadi kita pilih dia, baru kita perlu cari ya. So ini tak payah, ini tak payah, ini tak payah. Yang ini awak nak kekalkan. Tak nak kekalkan pun tak apa 20, 40. 20, 40. 20, 40. Sini 20, sini 40. Okey, jawapan berapa lupa? 600. 3,600. Boleh ya? Kalau kamu nak tulis unit tulislah RM. Tak nak pun tak apa. Boleh? So C kalian tak susah sebenarnya. Selalu orang tak buat C sebab buat AB sudah letih. Lepas tu tak sempat sampai C. Ataupun AB sudah salah. Menimpakan C dia tak boleh betul. Itu ingat, C susah. C sebenarnya tak susah. Dan sangat rugi tak buat. Sebab maka di situ kadang 3 hingga 4 markah. Graf penat-penat baru 3 markah aja. Okey, kita pergi kepada soalan 3 ini. Azira punya jawapan ya. So ini pun jenis susah sikit sebab dia tak label untuk kita. So sendiri kena korek. Kejap. Cikgu pagi ini bergerak kejap. Lama tak bergerak lah. Kejap. Nak bagi bergerak. Ini. Boleh ya. Okay, bergerak ke atas sikit. Okey, jelas. Okey. Kalau masih tak nampak, awak tengok itulah. Okey. So sini kita ada set A ialah X unit. Set A ialah X unit. Set B ialah Y unit. Satu lagi kebiasaan cikgu takut ni. Nanti nampak AB di sini. Jangan SY, jangan AB di sini. Okey, di sini ada cerita tentang kos penyediaan. Untuk A RM3, untuk B RM4. So, untuk buat kerjasama kita perlu lagi ini. Sebab tak cukup maklumat. Ini baru boleh dapat ungkapan aja. So, dia ada lagi. Ini pun kos kan? So, sambung. Jumlah kos penyediaan untuk kedua-dua set tidak lebih daripada 1,800. So, kita nanti akan dapat kerjasama pertama. Cek kemudian. Okey, kedua. Bilangan jualan set sarapan yang dijual setiap hari ialah melebihi 200 set. Cikgu lagi kurang di sini ya. Okey, lepas itu. Okey, bilangan jualan B yang okey, ini. So kita cek So soalan ini kalau banding dengan soalan 2 sekurang-kurangnya dia ada keyword. Dia ada keyword. Tidak lebih daripada, okey betul. Melebihi, betul. Hati-hati nanti ada garis putus. Okey.
Okey, lepas tu tidak melebihi, betul. Okay, direct translate ajalah. So untuk tapak kos sediaan 3S tambah 4Y, betul. 1,800 betul. Ini untuk sehari Kamu kadang perkataan ini kadang penting juga. Takut bawah itu tiba-tiba tanya seminggu. Okey, lepas tu yang warna biru punya, okey, set sarapan dijual setiap hari. Maksudnya mungkin A, mungkin B. So X tambah Y betul, 200 betul. Okey, C, B dulu. B ialah Y. Okey, Y. Okey, belakang 3 kali set A, 3X. So betul lah. Okey, daripada ketaksamaan semua ini betul. Okey, kejap salin. Kalau siapa belum buat, salin dulu supaya cikgu bila grow down awak masih ingat cerita lagi Okey, kita pergi ke bawah. So untuk lukis ini, okey, sekali lagi cikgu tak cek jadual awak dah, cikgu cek cikgu punya. Gelap sikit gelap sikit. Okey. So garis pertama, kejap garis pertama. Garis pertama baik cikgu ambil dia punya lah sebab agak suka cikgu nak cari dia. Okey, nanti kamu bagi saya sikit masa Okey, siapa yang belum buat graf itu boleh pergi buat graf dulu. Sekejap ya. Okey, cikgu akan cek apa pula di sini ya. Oh, kecil aja nombor dia. Azira nombornya apa? Cikgu tak boleh baca. Apa nombor ni? Iaitu 200. Oh, 200. Yang atas ke bawah teacher? Yang ini. Yang tu dia mula dengan apa? 50 50. Paling atas berapa? Paling atas saya buat 450. Boleh sampai 450 lah. Tadi cikgu crop terlalu banyak lah. Okey, tak apa. Maksudnya boleh dapat 450. Okey, nanti cikgu cek lagi titik yang sesuai untuk cikgu cek. Bawah pasti apa ini apa? Ini 100, 200, 300 ya? Teacher. Memang arahan dia So cikgu akan cek ini tak sesuai. Kejap cikgu akan cek Okey, cikgu akan cek titik 200, 300. Kejap apa lagi titik cikgu akan cek. Nombor ini berapa? 100, 200, 300, 400, 5, 6, 800 ya, kejap 800 boleh. Okey, satu lagi titik cikgu akan cek ialah 600 kosong. Okey, so titik yang cikgu akan cek ialah titik tak boleh baca punya. 100, 200, 300, 400. Okey, ini 600 kan? Betul 600 Azira? Betul teacher. Okey. So cikgu akan cek 600 kosong dan 200, 300. 100, 200. 200. Betul ke ini 300? Awak punya tempat ini? Teacher. Betul Okey. So di sini ya Azira, kalau kamu tengok, cikgu nampak awak prop titik ini, tapi garis awak tak lalu short dah. Boleh. Awak lalu atas sikit. Teacher. Nasib baik ini titik yang cikgu tengok dan awak atas sikit itu kurang daripada setengah petak. Cikgu tak tolak markah awak. Nasib baik. So elakkan sudahlah, itulah titik ngangam dengan titik yang cikgu nak. Awak pula tak short. Rugi. Rugi
Okay, tapi di sini cikgu tak tolak bakar awak sebab kurang daripada setengah petak kecil. Boleh ya? So itu untuk garis pertama, cikgu akan cek, cikgu tulis sinilah supaya nanti tak payah go up, go down. Untuk ini untuk 3S tambah 4Y kurang daripada 1800 itu, cikgu akan cek 200 dengan 200, 300 dan 600 kosong. Okey. Kedua, cikgu akan cek 200, 200. Kedua ialah apa? Okey, kedua ialah ini S tambah Y lebih daripada 200. Cikgu akan cek tempat 200 kosong dan kosong 200. Cikgu cek kejap. Betul ke ini 200? Ya, betul teacher. Betul, sorry cikgu tak nampak. Okey, 200. Okey, dia punya bawah ini, okey, ini juga 200 Okey, betul lah. Betul. Okey, ketiga yang cikgu akan cek, ketiga ialah Y. Tapi cikgu sudah nampak cikgu sudah nampak silap sebab awak punya garis kedua bukan garis putus. Betul teacher. Okey. Nanti kita betulkan Walaupun jarang soalan tanya ini, tapi kita kena hati-hati Cikgu akan cek 00 dan 400. Tak boleh. Cikgu akan cek muak ke? Kejap. 100. Cikgu akan cek 100, 300. Saya rasa 200 sudah tak muak kan? Okay, cikgu akan cek inilah 00, 100, 300. You baru ini 200 saja kan? Sepatutnya ini kan? Nanti awak punya pucuk 100, 300. Kenapa awak label di tempat 100, 200? Garis tak betul teacher. Garis memang tak betul So sepatutnya lalu tempat ini. Okey. Mungkin awak kata cikgu, kali ini kenapa cikgu tekak sangat? Sebab saya tak ada pilihan. Kalau saya pilih 200, dia akan jadi 600. Okey. Kalau cikgu pilih 200, dia akan jadi 600. Dia keluar daripada graf inilah. So itu yang cikgu kata kadang-kadang terpaksa kita ambil dua titik yang dekat. Sebenarnya dia dekat di S tapi di Y dia sangat jauh. Cikgu ubah sikit So ada dua kesalahan lah Satu ialah titik ini sepatutnya susah nak lukis. Jalan. Kena atas sikit warna garis ketiga ini 200 sorry 00, 100, 300. Kemudian yang ke garis kedua ini, garis hitam ini pun silap di situ bukan, dia sepatutnya garis putus Titik sudah betul tapi bukan garis putus Ini tempat silap dia lah warna hitam. Kejap bagi tempat sikit, tak nampak. Okey, tempat sikit. Kemudian mesti garis putus. Okey, boleh mesti garis putus. So rantau berlorek ubah sikit lah boleh kecilkan sikit. Okey. So rantau berlorek kamu cikgu pakai warna kuning kot. Okey. Lebih sikit Tapi bagi saya sayang choice saja. Bukan tak tahu kan Azira? Teacher. Okey. Apalah Okey. So itu soalan B lah. So macam ini Azira, kalau soalan ini keluar dalam exam, A awak dapat full mark, B ada 3 mark, awak dapat 1 mark saja dah. Sebab awak ada 2 garis salah. Rantau pun cikgu tak boleh bagi markah. Sebenarnya awak cikgu perlu cek rantau, lupa nak cek. Okey, nanti cikgu cek Okey, kalau rantau itu awak lorek betul pun cikgu tak boleh bagi markah. Maka untuk rantau hanya akan diberi kalau ketaksamaan awak betul dan semua garis awak betul. Kalau tidak, walaupun awak lorek, awak kan cikgu bukan salah lorek rantau kan, salah pada garis.
Tapi dia memang tak bagi markah. Boleh ya? Okey, perlu cek ini. Ada yang langkah peraturan untuk ketiga-tiga ini? Ada tak yang langkah peraturan? Y di kiri, Y positif, Y atas. Semua okey ya? Okey, semua okey, kita teruslah. Garis merah, lorek bawah. Garis hitam, lorek atas. Garis biru, bawah. Cikgu cek kejap. Garis merah, bawah. Garis hitam, atas. Garis biru, bawah. Okey, so sebenarnya rantai awak tak salah. Tapi cikgu tak boleh bagi markah dalam exam dah. Okey, sekarang kita jawab C. Okey, kita bagi Husna jawab. Husna, kita jawab C ya. Ikraf ada tak? Oh, tak ada. Tak apa. Nanti kita cikgu grow lagi. Okey, kita jawab C ya. Husna. Okey, C 1. Macam mana? Ungkapan, persamaan ataupun tak payah apa-apa punya? Persamaan. Persamaan. Tapi dia julat. Julat maksudnya nanti awak akan ambil minimum, awak akan ambil maksimum. Okey. Okey, tak apa. Nanti cikgu terangkan. Tapi apa persamaan awak? Y sama dengan 150. Y sama dengan 150. So, bila dia tanya julat, maksudnya dia nak minimum, dia juga nak maksimum. So, cara awak tulis sini ya. Ini bilangan jualan set A. So, ini tempat awak tulis minimum. Ini tempat awak tulis maksimum. Itu dia. Okey, kita lukis Y sama dengan 150. Cikgu lukis untuk you lah ya. Sorry, cikgu tak patut pakai freehand. Y sama, alamak, nak baca tulisan ini. Mana dia? Oh, ini 200. Nak apa? 150. Apa sekarang? 50, 100. Betul ke Azira di sini? Sebab tak nampak tulisan you. Betul ke di sini? Betul, teacher. Betul Okey, ini tempat dia kejap Cikgu pakai warna orange, cikgu pakai tebal sikit. Cikgu bagi tebal sikit. Okey. So, Husna, minimum berapa? Boleh baca ke? Nadi. Nanti cikgu lepo untuk kamu. Ini 0, ini 100. 300, 400, 500, 600. Ustaz boleh baca tak? Ataupun boleh? Boleh? 50 ke? Okey, 50, tapi di sini kalau kamu tengok salah satu garis ini ialah garis putus. So sebenarnya 50 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi sebab soalan sekarang bukan tanya kita apakah bilangan minimum. Mana saya tulis dia? Atas. Soalan bukan tanya kita apakah bilangan minimum. So kalau soalan tanya kita apakah bilangan minimum, maka kita tak boleh tulis 50. Kita sekarang nak tulis julat saja. So apa yang awak buat, awak boleh tulis ini 50, kemudian awak puan ini. Ataupun awak tulis kejap, kita punya garis di sini. So kita boleh ambil nombor di dalam. Nombor di dalam maksudnya tadi 50, kita ambil 51. So awak boleh bagi, ataupun awak bagi saya 51. Kau boleh gunakan simbol ini. Tengok mana satu you nak lah. Okay. Okey, lepas tu kita pergi bilangan maksimum. Mungkin Azira bacalah sebab susah sikit orang nak baca awak punya ini sebab tak clear tadi. Apa nombor ini? Tu 400, 150. Oh, dia bukan ngangam di atas garis ini Sengit sikit Cikgu nampak macam ngangam saja. Yalah, 400 dengan 100. Bukan 400. 400, 150. 490. 150. Okey, awak baca koordinat untuk saya. Cikgu nak jawapan untuk itu saja. Bilangan jualan set A. Maksudnya cikgu nak X saja. So 400 lah. Boleh
So di sini kita akan tulis koordinat dia. So kita tulis 400 cukup. Yang awak kata 150 sebenarnya koordinat Y dia. Boleh ya? So ini cara awak tulis jawapan. Boleh pakai atas, boleh pakai bawah. Tapi berkandung kepada simbol apa awak pakai di sinilah. Kalau simbol awak ada sama dengan, awak kena tulis 51. Kalau simbol awak tak ada sama dengan, awak boleh tulis ini. Ini perangkat soalan ini. Ini perangkat soalan ini. So kalau Azira tadi buat garis penuh, dia memang tak akan betul di kawasan ini. Dia tak akan betul di kawasan ini. Boleh ya? Okey, soalan C2. Siapa lagi cikgu belum panggil ya? Sasha kan? Okey, Sasha. Soalan C2. Ini ungkapan persamaan ataupun tak payah apa-apa punya. Dia dapat 5X tambah 8Y ke teacher? 5S tambah 8Y. So dia ialah ungkapan lah. Boleh? Betul? Okey. Nanti ya, cikgu tulis di bawah. Malas nak jalan sudah. Okey. Itu apa? 5X tambah apa? Lupalah. 8Y. 8Y. Itu ialah apa? Keuntungan kos? Ungkapan. Ya, ini yang ungkapan. Ini keuntungan maksimum. Okey, keuntungan maksimum. Cikgu ni perupa. Okey, keuntungan maksimum. So kita ada berapa pucuk? Alamak, ada 1, 2, 3, 4. Alamak, kuning dia kenapa hilang? Kenapa hilang? Kita ada 4 pucuk Okey. So Azira ini 200 kosong. Ini Azira. Okey, Sasha ini 600 600 kosong. Sasha ini ya. Okey. Ini tadi kita pun ada baca kan? Iaitu apa? Walaupun sini mungkin awak kata cikgu 50 tak boleh, tapi kita baca dulu. Kita baca dulu. Nanti kalau kita nak pilih pucuk itu baru kita fikir 50 apa? 150. Okey, Husna baca ini ya. Okey, Wadina ada graf tak Wadina? Tak ada teacher. Tak ada. Kita sama-sama lah baca. Alamak. Okey, baca koordinat Y dulu. Nanti ya cikgu baca untuk awak. Apa tulisan ini? Bila 200, 250, tapi dia 2 kotak lebih. Ya. 350, 2 petak lebih. Satu petak kecil ialah 5 kan? Dia skala 2 cm kepada 50 kan? 2 cm kepada 50. So 50 bagi 10, 5. Satu petak kecil ialah 5. So kalau kita ada 2 petak kecil, maksudnya 360 lah. Boleh? Okey. Lepas tu ini bawah apa? Ini pun 2 petak. 2 petak dari bawah. Bawah 2 petak dari 100. Tapi bawah ini 2 cm kepada 100. So maksudnya satu petak kecil berapa? 100 bagi 10. 10. Kita ada 2 petak. 120. Wadina boleh? Tahu tak kenapa cikgu? Cikgu terbalik tulis. Alamak, cikgu terbalik tulis. Ini 360, ini 120. Boleh? Sebab dia skala berbeza tau. Bawah itu 100, tepi itu 50. So hati-hati sikit. So 2 petak ini ialah mewakili, satu petak 10, 2 petak 20. Tapi yang pasti Y punya sebab dia mewakili 5 aja. So kita tambah 10 aja. So Wadina cuba ini 120, 360. Okey. Cari ya. Okey. Azira jawapan? Belum lagi? 1000. Okey, 1000. Sasha? 3000. Okey, 3000. So Azira punya kita tak nak sudahlah ya. Kita tak nak lah sebab ini kurang. Saya sambil tunggu Wadina kira. Okey, Husna? 1450. Kurang daripada 3000. So Husna punya pun tak nak. So selamatlah. So kita tak payah risau cikgu kalau putus nanti nak ambil titik apa. Kita tak payah fikir dulu sebab benda itu di luar lagi Alamak.
cikgu akan terpadang kau. Tak apalah, cikgu tak payah bagi lorek itu sudah. Sebab dia terkacau tu. Okey, okey. Tinggal lagi Wadina. Wadina berapa? 3,480. Okay, so Wadina punya maksimum So Wadina ingat angka, saya tak ingat lah. Okay, so apa S awak tadi? X 120. Y? Y 360. Okay, jawapan? Dapat 3,480. 80. Azira tolong cek balik betul tak 120,360 sebab graf awak? Betul teacher. Betul sebab masalah naik turun tu tak dapat baca. Okay, so kita tapak jawapan ini. So kalau kamu tengok sebenarnya soalan C ini tak susah tau. Tak nak buat aja. Kita selalu tak macam mungkin tadi Azira buat soalan ini mungkin awak tak dapat jawapan betul sebab apa? Bukan sebab awak tak boleh buat C1 tau. Sebab awak punya rantau salah. Macam soalan ini awak tak dapat jawapan betul sebab awak akan baca titik ini. Awak kan baca pucu ini kan? Awak bukan baca pucu ini. So lama-lama ingat, oh cikgu saya tak pandai buat C1. Saya tak pandai buat C. Sebenarnya C tak susah. Susah ialah nak tapak semua betul dulu. Boleh ya? Okey, kejap Stop record. Okey.